kita ni. Adakah 100 hari tu satu benda yang wajar diberikan kepada menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri yang sebenarnya dah setahun lebih berada dalam tampuk pemerintahan walaupun berubah Perdana Menteri? Mungkin YB Hana atau YB Aziz nak take first this question. Okey, saya nak mula dulu. Kasih Amira. Kalau kita lihat 100 hari yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri untuk kabinet beliau langsung tidak masuk akal, kerana kalau kita lihat kebanyakan menteri dan timbalan menteri merupakan orang yang sama yang berada di dalam jawatan yang sama. Jadi saya bagi contoh untuk Rina Harun, Menteri Wanita. Saya tak tahu bagaimana kita nak bagi dia 100 hari untuk tunjukkan performance beliau. Kalau kita lihat MITI juga, Datuk Seri Azmin Ali, saya tak faham kenapa kita perlu bagi 100 hari, kerana sudah ternyata mereka telah memegang jawatan itu untuk hampir 18 bulan kalau tak silap. Jadi kalau saya nak bandingkan prestasi mereka sebagai menteri dalam kabinet Muhyiddin dan sebagai menteri di dalam kabinet Ismail Sabri, saya rasa tak ada perbezaan. Okey, dalam semasa mereka menjadi menteri dalam kabinet Muhyiddin, sebenarnya mereka ada banyak masa untuk buat kerja. 8 bulan darurat, 8 bulan tak ada mesyuarat parlimen, tak perlu pergi jawab soalan, tak perlu pergi jawab perbahasan. 8 bulan gaji buta, tak ada program kerana PKP, tak payah pergi majlis ini ataupun majlis itu. Jadi sebenarnya menteri itu dalam 8 bulan bulan darurat itu ada banyak masa untuk lakukan reformasi kalau nak. Adakah mesyuarat Zoom ataupun kalau nak buat persediaan untuk table orang undang-undang di parlimen, banyak masa, tetapi mereka tidak buat. Ini bermaksud 100 hari yang diberikan ini tidak masuk akal, tidak logikal juga. Okey, untuk kita yang memerhati. YB Aziz, apa pendapat YB? I mean, both YB Hana dan YB Aziz akan berada dalam sidang parlimen akan datang bulan September. YB, do you think this new menteri dan timbalan menteri ni boleh menjawab soalan-soalan di parlimen dengan lebih bagus ataupun sama je sebenarnya? What do you think, YB? Sebagaimana sebagaimana apa yang disebut oleh YB Hana sebentar tadi, sebenarnya kabinet yang baru dibentuk oleh Datuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini merupakan kabinet yang hampir kesemuanya hampir sama. Hanya sedikit saja muka-muka baru, itu pun kebanyakannya dalam jawatan timbalan menteri. Jadi saya merasakan kalaupun ada sidang parlimen, saya rasa sebagai contohlah, contoh YB Azmin Ali contohnya, dia memang mengetuai Kementerian MITI sebelum ini. Jadi of course apabila sidang parlimen akan datang, saya rasa dia tidak menghadapi masalah untuk menjawab soalan-soalan lah dari segi apa yang telah dilakukan oleh kementerian dia sebelum ini. Cuma saya tertarik dengan apa yang disebut oleh YB Hana sebentar tadi. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan masa kononnya grace period kepada mereka selama 100 hari. I mean, agak melucukan apabila Perdana Menteri memberikan grace period 100 hari ini, seolah-olah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak sedar bahawa menteri yang beliau lantik ini merupakan hampir kesemuanya adalah menteri-menteri yang telah dilantik oleh Kerajaan Perikatan Nasional 1.0. Jadi tidak sewajarnya ada grace period 100 hari. Pada saya, setelah Kerajaan Perikatan Nasional memerintah hampir 2 tahun ini, sepatutnya instant result should be sepatutnya dapat ditunjukkan kepada rakyat lah, because rakyat di luar ini, Mira, hari ini cukup tertekan dengan keadaan sudahlah isu politik yang tidak stabil, dan ada yang menuduh kita kononnya blok pembangkang yang mengakibatkan ketidakstabilan ini. Perlu diingatkan bahawa ketidakstabilan politik yang ada di negara kita ini bukan dilakukan oleh blok pembangkang pun. 105 di dalam parlimen, blok pembangkang masih intek. Tetapi apa yang berlaku, pergolakan ini disebabkan oleh keluarga di dalam Perikatan Nasional itu. Walaupun UMNO mengatakan mereka hanyalah sekadar kerjasama untuk membentuk kerajaan, tapi realiti dia, rakyat Malaysia tahu Perikatan Nasional dibentuk adalah hasil kerjasama di antara UMNO, Bersatu, PAS dan juga yang lain-lain.
Jadi pergolakan ini berlaku disebabkan oleh mereka. Jadi itulah kita merasakan agar apa yang disebutkan oleh Yang Muhammad Perdana Menteri tempoh 100 hari itu saya rasa satu perkara yang agak melucukan lah. Thank you YB Aziz. I think kalau saya boleh sentuh juga, bagi saya kelakar lah sebab YB Datuk Seri Ismail Sabri sendiri dulu yang in charge untuk jaga MKN, SOP semua basically comes from him, dan dia adalah Perdana Menteri kita sekarang. How much better would the roll out SOP be with him being the Prime Minister now? Mungkin kalau Ulia nak sentuh sikit tentang perkara ni, Datuk Seri Ismail Sabri being a part of kabinet pada waktu sebelum ini dan kemudian sekarang dia mengetuai kabinet sekarang. Adakah kita sebagai rakyat boleh meletakkan harapan yang besar pada kabinet baru ni? Terima kasih Mira, terima kasih YB sekalian. Saya teruja sikit lah hari dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan untuk kongsi sedikit pandangan kita mengenai apa yang sedang berlaku. Sebelum saya kupas lebih lanjut, saya kira yang pertama kita perlu faham, apabila satu dasar kerajaan atau apabila kerajaan melakukan sesuatu, keputusan itu adalah satu keputusan bersama oleh kabinet atau kita panggil collective responsibility. Jadi kalau rakyat kita sendiri, dari pembangkang atau rakyat Malaysia secara general sudah merasakan yang kerajaan lalu itu kerajaan gagal, tidak dapat membuat dasar-dasar, tidak membuat keputusan yang baik, itu bukan salah Muhyiddin Yassin seorang. Kerana itu adalah kesalahan keseluruhan kabinet, termasuklah Ismail Sabri yang hari ini menjadi Perdana Menteri. Jadi sekarang ini sewaktu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, beliau mempunyai satu peluang yang mana beliau boleh merangka satu kabinet yang baru, kabinet yang lebih bagus daripada melakukan daripada kabinet yang lepas. Tapi beliau tak ambil peluang tu, malahan kita lihat majoriti lebih daripada 80% ahli kabinet hari ini adalah kabinet yang lepas yang jelas gagal. Jadi saya nak beri contoh kita tengok Datuk Seri Azmin Ali. Berulang kali kita tahu yang antara kluster terbesar adalah kluster kilang. Sewaktu itu saya ingat wakil-wakil pembangkang kita di dalam Dewan telah berbincang, telah berdebat mengenai perkara ini. Tapi Datuk Seri Azmin Ali defensif. Dia kata, oh ini bukan daripada kilang, ini bukan puncanya, banyak lagi punca sebagainya. Jadi sekarang ni bila Datuk Azmin Ali masuk, do you think Amira rasa dia akan ubah tak dasar ni? Kalau dia tak ubah, maksudnya kita akan ada masalah ni sampai pilihan raya yang seterusnya lah. Kalau dia ubah, maksudnya apa yang dia defensif dulu, apa yang dia cakap dulu tak betul. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa sangat tak logik dan macam Amira cakap sedikit kelakar lah. Azmin Ali juga, saya kalau sebab Azmin Ali ni saya sensitif sikit lah sebab banyak benda sangat kerosakan yang dia buat. Sebelum ini kita lihat pelabur-pelabur luar daripada Japanese Chambers of Commerce, daripada German Chambers of Commerce, semua telah mengeluarkan kenyataan yang bahawa mereka tidak akan melabur dalam Malaysia, dalam keadaan Malaysia hari ini, dan jelas bahawa pelabur-pelabur luar kita ini tak berkenan dengan cara kerajaan atau kabinet yang lama yang diketuai Azmin Ali selaku Menteri MITI. Jadi sekarang ni dengan mengambil balik Azmin Ali sebagai Menteri MITI, adakah secara logiknya tiba-tiba kesemua pelabur-pelabur luar ni akan berubah fikiran? Jelas tidak. Sebab itulah saya kata it is really impossible untuk kita lihat ada satu perubahan. Kalau mereka tanya saya, ya mungkin kita boleh bagi peluang sikit, settle down dalam sebulan dua nak tengok apa kalau mereka ada buat perubahan. Tapi kalau mereka masuk dalam kabinet ini dengan niat melakukan perkara yang sama juga, sebab we cannot keep on repeating the same thing expecting different results. Jadi kalau mereka tetap buat cari nama, saya memang rasa tak ada harapan lagi dah. Itu pendapat saya.